Kita masih lagi duk bincang baru ni tentang hadis. Ini hadis bab rajm al-thayyib. وبه قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. Lepas tu dengan sanak satu lagi baru kita seluar jadah lebih kurang tu juga. Kita duduk tengah bincang waktu baru ni, tapi tak ada habis. Disebutkan di dalam hadis ini, sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad dengan membawa kebenaran dan Allah telah menurunkan kitab kepadanya. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat rejam. Kami membacanya, kami hafalnya dan kami fahami maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula merejam, yakni orang yang berzina. Kami juga selepasnya merejam orang yang berzina. Dan begitulah seterusnya. Baru ni kita sudah terjemah dah. Jadi kita bincang dah baru ni ayat yang diturunkan, ayat rejam. Di antara yang diturunkan kepada Nabi SAW ialah ayat rejam. Baru ni kita sudah bincang dah tentang ayat yang dikatakan mansukh tilawahnya tetapi tidak dimansukhkan hukumnya, iaitu asy-syaikh wa syaikhatu. Kita sudah bincang dah tu. Tak apalah kalau kita nafikan hak tu sebagai ayat yang diturunkan berhubung dengan az-zanil muhsan, maka hak mana yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar? Yang dia kata ni yang dia kata sesungguhnya rejam itu ada, benar ada di dalam kitab Allah terhadap orang yang berzina yang telah muhsan dari kalangan lelaki dan perempuan. Mana hak ni ada dalam kitab Allah. Pada minggu lepas kita sudah bincang dah bahawa ayat zina yang selalu disebut-sebutkan ada di dalam kitab Allah itu ialah yang sudah mansukh tilawahnya, iaitu asy-syaikh wa syaikhatu. Kita sudah bincang dah baru ni. Jadi kalau hak tu tidak, maka hak mana? Hak Sayyidina Umar kata ayat rejam tu ada di dalam kitab Allah ni. Duduk mana? Ayat mana? Kalau bukan hak tu. Sedangkan dia kata ni ada, wa innar rajma fi kitabillahi haqqun. Memang benar ada hukuman rejam itu dalam kitab Allah. Jadi kitab Allah ni apa maksudnya? Quran ke ataupun hak mana? Kalau kita maksudkan Quran, ayat mana? Dah kalau bukan ayat tu. Jadi hak kebanyakan ulama duk sebut-sebutnya ayat rejam yang ada tu sebab kita sudah bincang dah baru ni. Waktu tak ada dari segi tilawah dia, yang adanya dari segi hukum. Tapi kita sudah bincang dah hak tu tidak kemah, tak kemah. Jadi kalau tidak begitu ayat mana? Di sini kita akan lihat ayatnya. Maksud Sayyidina Umar di sini hak lebih tepatnya dan lebih jelas ialah maksud ayat rejam ada di dalam kitab Allah tu bukan ada secara sarih. Bukan ada secara terang, tetapi ada secara isyarat. Itu ada. Yang ni semua sahabat-sahabat faham. Ayat tu walaupun zahirnya tidak sebut tentang rejam,
tetapi memang dimaksudkan dengan rejam. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang sahih, yang dimaksudkan dalam ayat Al-Ma'idah itu ialah rejam. Ayat mana? Hak ni hak maksud Sayyidina Umar. Ayat rejam tu ada di dalam Quran, tetapi isyaratan, secara isyarat. Yani bi isyaratin nas, orang panggil, dengan isyarat nas. Isyarat nas. Jadi hak ni, hak berdasarkan isyarat nas ni kira ada juga dalam Quran. Begitu. Hak mana? Ya, ini ayat ni. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Taurah fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wal-rabbaniyun wal-ahbar bima istuhfidhu min kitabillah wa kanu 'alayhi syuhada' فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Itu ayat. Ini dalam surah Al-Ma'idah 49-50 ayatnya. Dalam Muslim ni sendiri kita akan jumpa nanti disebutkan bahawa ayat-ayat ini turun berhubung dengan kisah dua orang Yahudi yang dihukum rejam. Tu ayat ni turun berkenaan dengan itu. Jadi perincian dia gini, hak tersebut di dalam kitab-kitab hadis, iaitu umpamanya hadis yang dikemukakan oleh Humaidi dalam musnadnya. Humaidi ni tok guru kepada Imam Bukhari. Gini dia, riwayat daripada Jabir bin Abdullah, ada seorang lelaki daripada penduduk Fadak telah berzina. Ini orang Yahudi ni. Penduduk Fadak pun menulis surat kepada beberapa orang Yahudi di Madinah supaya bertanya Muhammad tentang perkara ini. Sekiranya, kata mereka, sekiranya Muhammad suruh dilaksanakan hukuman sebat, maka kamu terimalah hukuman itu daripadanya. Tapi kalau dia suruh rejam, fala ta'khudhuhu anhu, jangan ambil. Dia cerita. Jadi puak-puak Yahudi di Madinah ni pun tanyalah Nabi SAW. Nabi SAW jawab balik. Dia kata, arsilu ilayya a'lama rajulaini minkum. Gini kata dia, kamu hantar kepadaku orang yang paling alim di kalangan kamu. Hantar balik. Faja'u birajulin a'war. Mereka pun buat mari seorang yang buta sebelah matanya. Orang alim dia, orang panggil Ibnu Surya nama. Dan seorang lagi, Nabi SAW pun kata ke dia. Jadi rekah cerita ni kita tak payah baca lah, kita terjemah selalu. Kira-kiranya kamu berdua ni yang paling alim lah di kalangan kamu. Nabi tanya. Dia kata gitulah. Orang duduk keceknya, orang duduk sebut-sebut gitulah. Nabi SAW pun tanya dia, tidakkah ada pada kamu Taurat yang mengandungi hukum Allah di dalamnya? Mereka berkata memang ada. Waktu Nabi SAW pun tanya dia, kalau begitu aku nak tanya kamu sungguh-sungguh dengan nama Allah yang telah membelah laut untuk Bani Israel, yakni ketika dikejar oleh Fir'aun itu, dan Allah dengan nama Allah yang telah menaungi kamu dengan awan di padang pasir itu, dan Allah yang telah menyelamatkan kamu daripada bala tentera Fir'aun, Allah yang telah menurunkan manna dan salwa kepada Bani Israel. Sebenarnya bagaimana kamu dapati hukum ni tentang rejam ni? Nabi kata dalam Taurat. Lepas tu dua orang ni alim, dua orang ni, seorang tu paling alim lah. Badi tengok kedua-dua orang tu. Lepas tu dia kata, kau bersumpah tu dengan nama Allah tu mana tinggi sangat, kata dia.
Kemudian mereka pun kata, kami dapati dalam Taurat ulang banyak kali tengok dah sekali orang perempuan dengan nafsu, lepas tu tunduk, misalnya kita kata tengok pula tu zina, kata dia. Itu kami dapati dalam Taurat. I'tinaq, dakak, zina. Cium, zina. Kalau 4 orang naik saksi bahawa mereka melihat seseorang itu yubdi'u wa yu'id, menyorong dan menarik, dia kata seperti mana batang celak itu masuk ke dalam bekas celak, faqad wajabar rajmu, wajiblah direjam. Itu kata dia. Nabi SAW pun kata huwa dzak, itulah maknanya. Nabi SAW pun perintah supaya direjam. Maka turun ayat ni, fa in ja'uka fahkum bainahum bima anzalallah. Bila mereka datang kepada kamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah dalam peristiwa ni, hukum rejam tu lah. Mana hukum rejam tu ada dah dulu. Allah SWT hak ni lah, ayat ni lah, tak ada hak lain. Jadi yang dimaksudkan dengan firman Allah, hukumullah ma anzalallah, ialah rejam. Hak ni hak maksud Sayyidina Umar kata Allah SWT menurunkan ayat rejam ni, hak ni. Walaupun tak ada sebut perkataan rejam tu, tapi hak ni lah maksudnya. Dalam peristiwa ni jelas kita tengok. Ini adalah sabit berdasarkan kitab isyaratan, wa illam yakun madhkuran fihi sarahatan, walaupun tidak disebut dengan terang, tetapi secara isyarat dan berdasarkan hadis-hadis yang begitu banyak, memang ayat ni turun dalam peristiwa tu. Jadi hak kitab Allah ni, hak kepada Bani Israel pun lagu tu juga, mengikut ni rahib dia ni, ketua padri dia ni, lagu tu juga. Lepas tu hak Nabi SAW yang tekan-tekan tanya tu, nak ayatnya hukum kita dengan hukum dia serupa. Jadi nak lari ke mana? Kena buat lagu tu. Hak ni hak maksud Sayyidina Umar kata di dalam kitab Allah ni ada ayat rejam ni, hak ni. Bukan asy-syaikh wa syaikhatu tu, seperti yang kita sudah bincang baru ni, bukan hak tu. Hak ni hak maksud dia. Satu. Yang kedua, boleh jadi maksud Sayyidina Umar, dia kata rejam ini benar-benar ada di dalam kitab Allah. Kitab Allah itu dipakai dengan makna ketentuan Allah, kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Sebab kitaban mafruḍa, sebagai fardu, sebagai ketentuan yang diwajibkan daripada Allah. Kitab itu dengan makna fardu, kewajiban. Jadi kewajiban yang diturunkan oleh Allah dalam kitab Taurat, dan syariat kita Nabi Muhammad SAW menetapkannya, memperakuinya. Hak tu mana turun tu turun dulu, sebab kitab Taurat tu pun kitab Allah juga. Allah juga yang buat turunnya. Hak maksud Sayyidina Umar ni hak tu. Dan itu adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu masih lagi terpakai dalam syariat Muhammad SAW. Boleh juga. Ataupun itu maksudnya. Kalau kita nak kata hak maksud kitab Allah tu Quran, maka hak tadi lah ayatnya, hak dalam surah Ma'idah tadi, hak itulah boleh kita kata ayat berkenaan rejam. Sebab tidak ada dah hak lain. Kalau kita nak cari hak lain, tak ada lah. Hak tu kalau nak ada pun, sama antara dua lah. Sama ada kitab Allah tu Quran, kalau Quran ayatnya hak tu, ataupun kitab Allah itu maksudnya Taurat, dengan Nabi SAW hukum gini, bermakna dia telah memperakui hukum yang diturunkan oleh Allah dalam Taurat itu. Jadi kedua-dua syariat ni, syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Muhammad SAW serupa. Gitu maknanya. Tak ada kena mengena dengan hak ayat asy-syaikh wa syaikhatu, tak ada kena mengena. Hak tu tidak ayat pun. Baru ni kita sudah bincang dah. Hak tu sebenarnya, hak tu pun dalam kitab Taurat juga. Tetapi mengikut Hafiz Ibn Hajar, dia kata kitabullah ni, hak Sayyidina Umar kata rejam ada dalam kitab Allah ni, bukan dalam ayat hak tadi, dalam ayat lain. Dia kata au yaj'alallahu lahunna sabila. Hak baru ni kita sudah baca dah. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut
au yaj'alallahu lahunna sabila. Tu. Jadi au yaj'alallahu lahunna sabila, situ maksudnya ayat rejam. Sebab apa? Nabi menghuraikan makna au yaj'alallahu lahunna sabila itu seperti yang kita sudah baca dahulu ni, riwayat Ubadah bin As-Samit, iaitu dengan merejam orang yang sudah berkahwin secara sah dan menyebat orang yang belum berkahwin. Jadi ayat ni yaj'alallahu lahunna sabila, Allah ataupun Allah akan memberi jalan kepada mereka. Jalan tu apa dia? Iaitu rejam. Sebab baru ni kita sudah bicara kan, sebelum ni kalau orang yang berzina ke apa, dia tidak ada hukum rejam ke, sebab tak ada. Hak adanya kurung dalam rumah. Atau sehingga Allah SWT bagi jalan yang lain. Jalan yang lain tu apa dia? Baru ni kita sudah baca dah dalam hadis tu, iaitu kalau hak sudah berkahwin secara sah, rejam. Kalau hak tidak berkahwin lagi, sebab. Hak tu yaj'alallahu lahunna sabila. Jadi maknanya hak Sayyidina Umar kata dalam kitab Allah tu ada ayat rejam, hak ni maksudnya. Ini pun isyarat juga. Kalau kita kata hak ni, isyarat juga. Bukan makna secara terang. Hak ni. Satu perkara yang perlu disebutkan berkenaan dengan hukum rejam ni, sebab masyarakat kita boleh dikatakan di mana-mana lah kata-kata hukum ni tidak jalan, dan hak tidak jalan tu orang-orang Islam sendiri tak sekira lah hak kafir tu. Orang Islam sendiri pun tidak faham tentang hukum ni dan ragu-ragu. Ragu-ragu walaupun iyalah hak setengah tu memang ragu sungguh dah. Setengah-setengah tu kalau tanya dia, dak hukum ni molek, tapi nak buat tu rasa tidak yakin. Tidak yakin. Sebab nampak kejam, nampak ganas, nampak zalim, nampak gitu. Dengan sebab itulah apabila, sebab kita ni sudah dijajah lama kan, dalam segala-galanya Islam ni tinggal dah. Merdeka hanya dari segi politik, merdeka negeri bangsa gitu saja. Tapi dari segi hukum Islam sebenarnya tidak, banyak lagi hak tidak berjalan. Hak dari segi muamalah pun banyak lagi. Hak dari segi muamalah, hak berjalannya selama ni, hak dari segi ibadat dan munakahat, nikah kahwin, cerai, hak tu. Hak tu je hak berjalan. Adapun hukum muamalat dan jinayat, muamalat tu setengah-setengah ada sekarang ni. Itu pun bukan di semua negeri Islam. Bukan semua orang Islam boleh guna. Hanya setengah-setengah. Macam tempat kita ni, alhamdulillah, mana sudah ada usaha-usaha ke arah tu. Baguslah. Tetapi hak jinayah ni tak ada. Boleh katakan tak ada. Kalau ada pun tak kena gaya, jadi silap, salah guna. Dalam keadaan tak cukup syarat, jadi fitnah pula kepada orang ramai. Jadi bahan ejekan pula, bahan ketawa pula kepada musuh-musuh Islam. Ni kalau tak kena gaya. Dengan sebab itu jadi payah benda ni. Jadi sebelum nak jalan ni, banyak perkara yang perlu disediakan. Banyak benar lah. Perubahan memang payah hak ni. Memang payah. Hak ni memang payah. Payah sekali lah. Dan hak payah sekali ni pun sebab itulah dia tidak wajibkan atas semua. Atas semua orang, atas individu tidak. Individu tak boleh nak melaksanakan hukuman ini. Hanya kerajaan. Kerajaan itu makna ada kekuatan itu. Tapi ini menunjukkan, kenyataan menunjukkan kerajaan ke pemerintahan ke yang ada ni tidak semestinya dia betul-betul kuat. Ada orang panggil dalam istilah politik Islamnya ada syaukah. Kalau dalam istilah kita zaman lalu ni kedaulatan. Nak kata berdaulat sungguh tu, tak. Hak berdaulatnya hak lain di dunia Islam, di negeri-negeri Islam. Hak tu hakikatnya. Jadi dalam keadaan ni dah sudah lama terjajah, hukum lain sudah duduk jalan. Bila nak jalan, bila disebut-sebut, jadi masalah. Jadi masalah. Di setengah-setengah negeri timbul golongan-golongan ahli agama juga, cerdik pandai agama juga, yang bahas hukum rejam ini. Dia kata hukum rejam ini, ada yang mengatakan sudah mansuh. Dua alasan. Satu golongan mengatakan hukum rejam ini sudah mansuh. Hak sebenarnya hukuman zina ni hukuman hak ada dalam Quran, iaitu sebab 100. Sebatan. Hak tu nasikh. Maknanya hukum rejam ni sudah mansuh. Yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan hukum rejam ini adalah hukum ta'zir, bukan hukum had. Tu yang kedua.
Ini alasan yang kedua. Bukan hukum had, tapi hukum ta'zir. Artinya hak ni terpulang kepada pemerintah nak melaksanakan jika difikirkan perlu. Bukan setiap yang berzina tu asalkan menikah dah secara sah kena rejam selalu. Tidak. Ada dua golongan ini. Dua suara yang bunyi di kalangan orang Islam sendiri. Yang tidak menafikan rejam ni, tapi dia bagi alasan gitu. Yang ketiga, iaitu golongan yang mengatakan bukan hukum rejam ini hukum yang disepakati di kalangan orang-orang Islam, tetapi mereka tidak boleh kemukakan bukti alasan pendapat yang menolak rejam ini selain daripada pendapat satu golongan saja daripada puak-puak Khawarij, iaitu puak-puak Azhariqah. Puak-puak Khawarij itu banyak pecahannya, berpuluh-puluh. Kalau mengikut Syahrastani, 20 lebih. Dalam hak 20 tu Khawarij tu saja ada hak tolak rejam, iaitu puak-puak Azhariqah. Puak-puak Azhariqah ni dia kata kafir orang Islam ni semua. Orang Islam ni kafir. Dah halal darah orang Islam. Budak pun halal darah. Orang perempuan, orang tua halal darah. Dan kalau dia tangkap orang Islam, dia jadi harta orang Islam tu jadi ghanimah. Itulah pada anggapan mereka. Dan semaya dia 2 rakaat sehari semalam, pagi serakaat, petang serakaat. Zakat tak ada bagi dia. Ini puak-puak Azhariqah. Puak-puak lagu ni nak pakai lagu mana? Tak boleh nak buat alasan ni. Tak boleh nak jadikan pegangan, tak boleh. Puak-puak Azhariqah ni tidak Islam dah, walaupun dia dakwa Islam. Nak Islam lagu mana? Dah sahabat-sahabat tu, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina sahabat-sahabat besar tu kafir saja. Dia kata kafir. Jadi hak ni je hak ada kata rejam ini tidak, bukan hukum Islam, tak ada dalam Islam. Lepas tu kalau hak lain, mazhab zahiri ke gapo ke, dah semua terima rejam. Artinya rejam adalah suatu hukum yang diijmakkan oleh ulama. Satu hukum yang diijmakkan oleh semua ulama. Ijma' sebagai hukum had, bukan hukum ta'zir. Jadi orang yang mengatakan hukum rejam ini sudah mansukh, di antara alasan dia, alasan dianya adalah alasan dia, tapi alasan itu tidak kuat, tidak kuat alasan itu. Umpamanya dia pegang dengan ni hadis yang dikemukakan oleh Bukhari dalam bab rajmil muhsan daripada Abi Ishaq Asy-Syaibani. Dia kata, aku bertanya Abdullah bin Abi Aufa, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merejam? Dia kata, ya, ada rejam. Saya pun tanya dia, qabla suratin nur atau ba'dahu, sebelum surah Nur ataupun selepasnya. Maksud tanya sebelum surah Nur ni sebab dalam surah Nur itulah yang sebab 100 sebatan itu. Dia pun kata, Abdullah bin Abi Aufa, sahabat ni pun kata, la adri, saya tak pasti. Jadi bila tidak pasti, kata dia, boleh jadi hukum ni hak sebelum daripada surah Nur. Jadi bila sebelum daripada surah Nur, artinya hak surah Nur tu, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hak ni memansuhkan hak tu. Tapi dalam dalam hadis ni tak ada sebut hak ni memansuhkan hak tu. Bahkan Abdullah bin Abi Aufa mengatakan dia tak tahu, dia tak pasti. Jadi kita nak pegangan lah ke mana? Sebab kita kalau nak kata mansuh, ayat surah Nur itu memansuhkan, kita kena pastikan dia tu kemudian. Sebab hak mansuh ni dulu, hak nasih tu kemudian. Ni kalau dia tidak pasti, bagaimana kena buat alasan dengan hak ni? Tak boleh. Tak boleh tu. Lepas pada tu, kita dapati di dalam Quran ada hukum rejam ini walaupun secara isyarat. Orang panggil dalam istilahnya isyaratun nas, walaupun tidak sebut secara kata. Itu yang pertama. Yang keduanya, hukum rejam ini dia tidak dimansuhkan. Ataupun kalau dikatakan, sebab dia bahas banyak pula. Dia kata kalau kita terima hukum rejam ni tak ada dalam Quran. Hak ada dalam Quran yang suruh sebab. Bermakna ini kita memansuhkan hak sebab tu dengan hak ni. Itu alasan dia. Yang pertama. Yang kedua, ataupun
kalau kita tidak kata dia memansuhkan, hukum rejam ini memansuhkan hukum sebab, bermakna kita mengatakan hukum rejam ini mentaksiskan hukum sebab. Yang hadis ini menjadi mukhassis kepada hukum sebab itu di dalam Quran. Dia kata mengikut kaedahnya nak taksiskan dalil Quran, dia tak boleh. Kalau hadis ahad tak boleh, dia kena sama tinggi dengan Quran. Mana ada ayat Quran? Kalau ayat tadi pun isyarat, setelah kita ambil kira hadis baru kita nampak ini ayat tadi berhubung dengan rejam. Kalau kita tak tahu ke hadis, tengok ayat tu sendiri, tak nampak. Itu dia kata. Jadi kita nak taksis, ni kaedah taksis. Maknanya ayat azaniyatu wazani itu terlalu umum. Bila kita nak taksis, mana bukan semua penzina yang kena sebab tu. Kalau penzina yang sudah berkahwin, bukan sebab, tapi rejam. Itu makna taksis. Dia kena sama tinggi dengan Quran. Ayat Quran juga. Ataupun kalau tidak ayat Quran pun, kalau hadis, hadis itu mutawatir. Sedangkan hadis ini, hak rejam ni bukan mutawatir, kata dia. Tapi hadis ahad, walaupun sahih. Jadi tak boleh nak itu hak tu, nak taksis hak tu. Kalau kita kata taksis, bermakna jadi ayat tu tak sempurna. Dia kata jadi kurang. Hak tu kata mereka ni. Jadi kita tak boleh taksis. Sebab kalau mengikut kaedah mazhab Hanafi, tak boleh taksis Quran dengan hadis ahad walaupun sahih. Tetapi jumhur ulama mengatakan boleh taksis ayat Quran dengan hadis yang sahih. Mereka kata orang Hanafi tak sahih. Bila ada satu mazhab, mana ini satu syubhah dah, kita tak boleh laksanakan bila ada syubhah, kata dia. Tapi kita nak tengok sekarang ni, kalau jumhur ulama, dia kata boleh taksiskan Al-Quran dengan hadis yang sahih. Taksiskan itu lagu mana? Misalnya ginilah, kita kata dalam Quran disebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Misalnya Allah pesan kepada kamu berhubung dengan anak-anak ni, hak mana mati, kalau anak dia meninggalkan anak dia dapat pesaka begini-gini. Kalau lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Itu yang disebutkan di dalam Quran. Jadi semua anak kau hak boleh terima pesaka daripada ayah ni, semua anak. Kalau berdasarkan ayat tu, tak kira lah anak lagu mana. Anak hak kafir pun, anak hak murtad kau, wal'iyadzubillah, ataupun anak yang bunuh ayah dia kau, boleh jadi masuk belaka dan anak belaka tu. Jadi semua ulama ni dalam dunia ni, tak kira Syiah ke Ahli Sunnah ke, tak pakai zahir umum ayat itu, tak pakai. Dia kata umum itu umum mukhassas. Itu mengikut istilah umum yang ditaksiskan. Ditaksiskan dengan apa? Dengan hadis. Hadisnya mana? La yarithul qatil al-maqtul. Itu hadis. Pembunuh tidak mewarisi yang kena bunuh. Pembunuh tidak boleh menerima pesaka, mengambil pesaka daripada hak kena bunuh. Misalnya dia nak pesaka daripada ayah dia, dia pun bunuh ayah dia. Jadi anak hak bunuh ayah saat ni, boleh ke pesaka? Tak boleh. Tak boleh berdasarkan kepada dia. Dah ayat Quran kata boleh ke anak? Umum tu tak boleh pakai. Dia kena campur dengan hadis. Semua kata lagu tu. Jadi hadis tu mutawatir ke? Tak. Tidak mutawatir. Boleh. Mana hadis ahad yang sahih boleh taksiskan tu. Serupa juga sini. Jadi jumhur ulama kata boleh taksis umum ayat itu dengan hadis. Cumanya kalau tengok mengikut kaedah mazhab Hanafi, tak boleh lah, kecuali hadis mutawatir ataupun sekurang-kurangnya hadis masyhur. Jadi kita kena tengok di sini mengikut ulama-ulamanya, hadis ni tarah dia tu setara mana. Hadis ahad, sahih, ahad saja kau sampai ke peringkat mutawatir? Jawabnya hadis ini adalah hadis mutawatir. Jadi kalau kita mengikut kaedah ulama dalam mazhab Hanafi pun boleh juga hadis ini mentaksiskan ayat Quran tadi, boleh juga. Sebab apa? Sebab sampai ke peringkat mutawatir. Sebab 52 orang sahabat meriwayatkan hadis tentang rejam. 52 orang sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau kita kata kita pakai kaedah taksis. Tapi kalau kita pakai kaedah ziyadah, ada di dalam hadis ini ziyadah kepada apa yang ada di dalam Quran, bukan mentaksiskan. Lagi tak jadi masalah.
Ini sebagai tambahan, hukum tambahan. Bukan hukum mentaksiskan hak tu, ayat surah Nur tu. Tidak. Jadi kalau kita perhati, ulama-ulama, boleh dikatakan ramai ulama mengatakan hadis ini mutawatir. Di antaranya Ibnul Humam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, Syah Waliullah dalam Hujjatullah Al-Baligh, dan ramai lagi hak lain-lain. Kalau kita perhati, di sini ni disebutkan Maulana Taqi Uthmani sebutkan senara riwayat sahabat berhubung dengan rejam. Ada dalam kitab mana, peristiwa gapo dia sebut. Misalnya yang pertama, riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa rejamnya, rejam Ma'iz Al-Aslami, sahabat itu. Dalam mana? Dalam Musnad Imam Ahmad. Jilid berapa, muka surat berapa, ada. Yang kedua, riwayat Umar bin Al-Khattab. Rasulullah SAW telah merejam secara umum gitu, rejam. Rejam ni tak ada hukuman rejam ni kecuali terhadap orang yang berzina, yang sudah muhsan. Walaupun tak ada sebut siapa-siapa pun pahal lah. Hak ni dalam mana? Dalam Sahih Bukhari. Bab mengaku berzina dan lain-lain. Uthman bin Affan juga ada riwayatnya, iaitu halal darah orang yang berzina yang telah muhsan dan kena rejam. Hak ni ada dalam Musnad Ad-Darimi, Sunan Nasa'i, dan lain-lain lagi. Ali bin Abi Talib, rejam itu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan lain-lain. Aisyah, beberapa tempat, 2 peristiwa. Dalam Sahih Muslim pun ada, dalam lain-lain pun ada. Ramailah ni sahabat ni yang disebutkan di sini, disenaraikan di sini 52 orang sahabat. 52 orang sahabat. Ini pun kalau kita perhati lagi, kaji lagi, tengok lagi, belek lagi, boleh dapat banyak lagi. Sebab itu dia pun kata, fahaula 52 sahabiyan radhiyallahu anhum ajma'in qad rawaw hukma rajmi az-zani al-thayyib wa hadha بالنسبة إلى تتبع القاصر، kata dia. ولا يبعد أن يضاف إلى هذا الجدول أسماء بعد تتبع أبلغ. Hak ni mengikut pengamatan saya yang dangkal, kata dia. Yang tidak seberapa saya buat ni, sudah kita dapat 52. Dia kata tentu kalau kita cari lagi banyak lagi, akan dapat beberapa nama lagi setelah kalau kita tengok lagi. Sahabat saja. Kalau di zaman sahabat seramai ni dah, tiap-tiap orang sahabat tu anak murid dia bukan seorang. Hak dengar hadis daripada dia. Macam mana tidak jadi mutawatir? Lepas tu sahabat tu pula tabi'in dan seterusnya. Sampai kita juga banyak benar lah. Jadi hak ni mutawatir. Tawatur gapo? Tawatur al-qadril mushtarak ataupun tawatur maknawi orang panggil dalam istilahnya. Sebab dia mutawatir ni dia ada pak macam. Hak ni termasuk dalam tawatur al-qadril mushtarak ataupun tawatur maknawi. Tawatur maknawi ni mana lafaz hadis tu mungkin berbeza-beza, tapi cerita itu kita boleh faham. Semuanya menunjukkan rejam. Rejam ni jelas makna dia gapo. Lafaz dia mungkin tidak sama, tetapi maksud dia tu sama. Maksud dia sama. Dan peristiwa hak rejam ni bukan seorang dua, banyak. Zaman Nabi saja pun ada berapa? 4 peristiwa. Lepas tu zaman sahabat duduk laksanakan lagi. Kalau ini sudah masuk, macam mana sahabat duduk buat lagi? Mana tak erti lah sahabat tu, jahil lah. Atau buat nyayang kat orang lah sahabat. Duduk pakai lagi, sedangkan benda ni sudah masuk. Kalau kita nak kata masuk, jadi tak boleh. Dan kita nak kata hak ni tidak sampai ke peringkat mutawatir, kita tak boleh laksana. Tak. Hak ni mutawatir. Bukan ahad. Kalau hak ahad boleh kita kata nak melaksanakan hak ni, nikih darah ni, nikih mati ni, meragut nyawa ni, tak boleh main-main. Ya. Tapi hadisnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan sahih-sahih saja. Sahih-sahih saja. Lepas tu kalau kita nak ambil kira, tak walaupun semua bukan ulama setujulah hak ni iaitu hak lafaz dia tu mutawatir. Yang ni tawatur lafzi, bukan tawatur maknawi. Ada juga hadis
Tapi hak ni tidak semua setuju, iaitu al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak itu kepunyaan tuan punya tilam, dan bagi orang yang berzina, batu. Orang yang berzina mendapat batu. Hak ni, kalau kita maksud zina ni batu, hak rejam maksudnya, maka lafaz hadis ini dengan lafaz ini banyak sekali. Hak ni tawatur lafzi, bukan tawatur maknawi. Cumanya ulama khilaf apa makna walil ahir al-hajar. Kebanyakan ulama mengatakan orang yang berzina ni dapat batu di sini, ini bahasa kinayah. Orang berzina tidak mendapat apa-apa. Dapat batu tu makna sia-sia. Boleh ke dia? Boleh anak batu. No. Gitu. Anak batu tu makna tak boleh ke satu lah. Sia-sia. Nak boleh makan ke? Bukan boleh roti, bukan boleh pizza sebagai hadiahnya, tapi hadiahnya anak batu. No. Anak batu tu makna tak boleh nak makan, tak boleh buat apa. Gitu kata dia. Tetapi sebahagian ulama mengatakan alil akhir al-hajar tu makna rejam. Sebab golongan yang pertama tak saya pakai al-hajar dengan makna rejam, sebab dia kata semua orang yang berzina tu kena rejam kah? Cuma ayat tu dia. Kalau hak tidak kahwin lagi, tidak rejam. Tapi hak ni, hadis ini menunjukkan umum. Sebab tu tak boleh pakai. Tak boleh pakai tu. Tak boleh, kata dia. Tetapi Imam Bukhari buat bagi hadis ni dalam bab rejam, mengisyaratkan Imam Bukhari pakai walil ahir al-hajar tu makna maksud rejam, tetapi kepada penzina yang muhsan, yang thayyib, berdasarkan hadis. Gitulah. Dan kalau kita tak pakai hak ni lah, kita kata tawatur lafzi tak ada lah, tak apa. Tawatur maknawi pada dah. Dan hak ni hak tawatur maknawi, hak cerita rejam ni lebih ramai lagi daripada hak hadis-hadis lain yang dikatakan oleh ulama sebagai hadis yang mutawatir maknawi, lebih daripada hal lain. Misalnya nadzarallahu imra'an sami'a maqalati, hal ni diriwayatkan oleh 30 orang sahabat saja, itu pun sudah dikatakan mutawatir. Unzilal Quran ala sab'ati ahruf, ini diriwayatkan daripada 27 orang sahabat, sudah dikatakan mutawatir. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain tak sampai setara ni pun dikatakan mutawatir. Sedangkan hak ni sahabat saja 52, itu pun setakat hak kajian ni. Kalau kita tengok lagi banyak lagi. Jadi tak boleh pergi. Kalau kita nak kata tak boleh pakai hak ni sebab hadis ini hadis walaupun sahih tapi tarafnya ahad, maka kita tidak boleh mentaksiskan ayat surah Nur tak kena lagi. Kalau mengikut jumhur ulama memanglah lebih pada cukup syarat. Kalau mengikut mazhab Hanafi pun cukup syarat, sebab hadis-hadis mutawatir boleh mentaksis dah. Kalau kita nak pakai kaedah taksis, kalau kita tidak nak pakai kaedah taksis, tak jadi masalah. Lepas tu alasan yang kedua, dikatakan bahawa hukuman rejam ini sudah mansukh. Maknanya ayat surah Nur itu yang memansukhkan, yang nasikhnya itu tidak kena. Sebab apa? Boleh dikatakan peristiwa rejam ini, kalau tidak semua sekali pun, sebahagian besar daripadanya adalah selepas daripada turunnya ayat surah Nur itu. Bermakna peristiwa ni kemudian lagi. Ayat surah Nur bukan memansukhkan hak ni hadis ni. Bukan memansukhkan. Kalaulah hak ni peristiwa hak rejam ni dulu, orang-orang yang cuba menafikan hukum rejam ni, dia kata semua hukum rejam ni hak dulu, sebelum tu surah Nur, ayat surah Nur. Dia kata gitu. Tetapi dakwah itu tidak benar. Sebab apa? Kalau kita perhati hadis-hadis, kita dapati bahawa semua, boleh katakan semua, kalau tidak semua pun 90%. Kalau hak zaman Nabi itu 3 daripadanya pasti selepas daripada surah ni. Satu, iaitu hak mula-mula, hak Yahudi tadi. Hak ni hak mula-mula pelaksanaan hukum rejam di zaman Nabi, hak mula-mula sekali terhadap 2 orang Yahudi. Hak tu hak mula-mula. Hak ni kalau kita nak kata sebelum pada surah Nur, iyalah. Tetapi itu pun tidak jelas. Yang jelasnya hak lebih kemahnya selepas surah Nur juga. Maknanya semua sekali
hukum rejam ni selepas daripada surah Nur. Jadi tidak ada sebab untuk kita nak katakan hukuman rejam ini sudah mansuh. Tak. Sebab dia kemudian. Bukti peristiwa hak mula-mula rejam ni, iaitu peristiwa Yahudi ni, riwayat daripada Abi Hurairah yang tersebut dalam Musannaf Abdul Razak. Dia kata awwalu marjumin rajamahu Rasulullah minal Yahud. Orang yang mula-mula direjam ialah orang Yahudi. Hak mula-mula. Dan akan datang dalam Muslim ni kita akan jumpa Nabi SAW berkata selepas daripada dia rejam Yahudi dua orang tu, berzina tu, dia kata apa dia? Allahumma inni awwalu man ahya amrak id amatuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang mula-mula menghidupkan perintahmu setelah mereka mematikannya. Mana orang Yahudi tak pakai, dia ubah buat lagu lain, tak pakai. Aku yang mula-mula menghidupkan perintahmu. Jadi hak rejam Yahudi ni selepas daripada Fatih Makkah, mengikut Hafiz Ibn Hajar, selepas daripada Fatih Makkah. Sedangkan surah Nur itu paling lewat pada tahun yang ke-6 Hijrah. Ada yang mengatakan tahun yang ke-5, tapi paling lewat tahun yang ke-6. Sedangkan peristiwa ni selepas daripada pembukaan Mekah tahun yang ke-8. Mana kemudian? Lagu mana hak kemudian nak dimansuhkan hak dulu? Nabi buat kemudian. Kalau mansuh tak boleh buat, tak boleh pakar dah lah. Nabi tak pakar dah lah. Ni duk laksana lagi. Maknanya nak kata mansuh lagu mana? Buktinya bahawa hak ni pada tahun tu, iaitu peristiwa rejam itu disaksikan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Al-Harith bin Al-Jaz. Sebab dia kata dalam menceritakan kisah dua orang Yahudi yang direjam tu, dia kata mana? Fakuntu fi man rajamahuma. Aku termasuk di antara orang yang merejam mereka berdua tu. Sedangkan ini dalam Bazzar dan Tabarani. Dan dia ni baru pergi ke Madinah, masuk Islam bersama dengan ayah dia selepas daripada Fatih Makkah. Selepas daripada Fatih Makkah, menunjukkan ni peristiwa kemudian. Selain daripada tu, bukti lagi, Abu Hurairah pun ada juga. Abu Hurairah Islam pada tahun yang ke-7. Pada tahun yang ke-7, maknanya selepas daripada turun surah Nur juga. Selepas turun, habis dah surah Nur juga. Dia rejam. Rejam ni selepas tu. Macam mana kita nak kata ayat surah Nur tu memansuhkan? Kalau mansuh, tak akan dilaksanakan. Dan Abu Hurairah ada di situ. Dia kata, Abu Hurairah kata, kuntu jalisan inda Rasulillah idh ja'a rajulun minal yahud. Aku duduk dekat Rasulullah pada ketika itu. Tiba-tiba orang Yahudi mari. Dia kata, Abu Hurairah Islam pada tahun yang ke-7. Ini menunjukkan lewat. Hukum rejam ni kemudian dah. Hukum kemudian dah. Lepas pada tu kita reka-reka peristiwa Ma'iz Al-Aslami. Ma'iz bin Malik Al-Aslami. Hak ni pun walaupun tak ada terang, tetapi kalau kita perhati, kita akan dapati juga bahawa hak ni juga kemudian lepas daripada tahun yang ke-8 juga, lepas daripada pembukaan Mekah juga. Sebab apa? Sebab Ibnu Abbas ada pada ketika Ma'iz itu direjam. Dan Ibnu Abbas ni mengikut ahli sejarahnya, dia datang ke Madinah bersama dengan ibunya pada tahun ke-9. Maknanya lewat juga. Macam mana nak kata mansuh? Dia ada situ. Kemudian yang ketiga, hak rejam Imra'ah Ghamidiyah, perempuan itu. Hak ni memang jelas dalam banyak hadis menyebutkan peristiwa ini berlaku selepas daripada turunnya ayat zina tu dalam surah An-Nur. Dan dalam ni ada sebut Khalid bin Walid. Dia mari ke Madinah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Seperti mana yang dikatakan oleh dia sendiri. Aku pergi ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah mula-mula pada bulan Safar tahun yang ke-8, dia kata. Mana dia ada dalam peristiwa rejam Imra'ah Ghamidiyah. Ini juga selepas daripada surah Nur, bukan sebelum. Dan kisah Asif. Ini pun
zaman Nabi juga berlaku. Yang ni apa ni, buruh tu, buruh yang berzina dengan apa ni, isteri tuan dia tu. Hak ni pun banyak dalil menunjukkan selepas daripada surah Nur juga. Artinya kesimpulannya, kita sama sekali tak boleh kata hak ni hukum rejam ini sudah mansuh. Sebab apa? Setakat yang ada dalam hadis ni semuanya menunjukkan selepas daripada surah Nur. Jadi kalau selepas daripada surah Nur Nabi buat, lagu mana hak mansuh? Ni orang tak pakai, dah hak mansuh. Kalau mansuh, ni selepas surah Nur ni tak pakai lagi, mana tidak mansuh. Nah, itu dia. Selain daripada itu, selain daripada hadis, berdasarkan Quran, Sayyidina Umar kata ada dalam Quran. Kita kata tak ada, Sayyidina Umar kata ada. Biar. Lepas tu orang ni kata ayat ni, Hafiz Ibn Hajar kata ayat ni, tak apalah. Tapi secara isyaratnya ada. Dalam hadis jelas, banyak. Lepas tu ijma'. Ijma' ulama. Ijma' ni macam-macam aliran ni. Ahli sunnah ni semua kata kena rejam. Semua kata kena rejam. Ini misalnya Ibnul Munzir, di antara yang pertama tulis kitab tentang ijma' ni, dan orang rujuk ke dia belakang pasal ijma' ni. Dia kata dia, wa ajma'u ala anna al-hurra idza tazawwaja hurratan tazwijan sahihan wa wati'aha fil farj annahu muhsan yajibu alaihima ar-rajm idza zanaya. Itu kata dia. Mereka ijma' bahawa orang merdeka jika dia berkahwin dengan perempuan yang merdeka dengan perkahwinan yang sah, tidak ada sebarang keraguan, dan dia telah bersetubuh dengan isteri itu pada farajnya. Pada farajnya. Kena sebut terang, tak boleh. Kalau tidak faraj, lagu lain. Hukumnya ni farajnya. Dan nikah tu sah. Kalau nikah tu tak sah, tak boleh, lagu lain jadinya. Maka kalau lagu tu, orang tu jadi muhsan, wajiblah dirijam jika mereka berzina. Yang keduanya dalam kitab Maratibul Ijma' yang ditulis oleh Ibnu Hazm. Ni mazhab Zahiri. Dia pun kata lagu tu juga. Dia pun kata lagu tu juga. Mana rejam sampai mati, dia kata. Gitulah. Jadi tak ada alasan kita nak tak saya pakai hak ni tak ada alasan. Asal lagi orang yang mengatakan hukuman rejam ni bukan had, tapi hukuman ta'zir, tak kena juga. Bahkan hukuman rejam ini adalah hukuman had, bukan ta'zir. Kalau ta'zir ni serah kepada pemerintah. Hukuman had ini ketentuan daripada Allah ataupun Rasulnya, ataupun kedua-duanya. Ketetapan, sebagai suatu ketetapan, tidak boleh dipindah. Kalau buat dengan hak lain pun tak jadi. Seperti yang berlaku di Singapura ni, learning. Apa ni, dulu kita dengarkan cerita masuk dalam surat khabar Abu Talib menikah 10. Boleh anak tahu kau berapa? Anak pun baru tahu juga sebab pergi Singapura sehari dua ni. Orang sana raya masuk dalam surat khabar kata dia. Kita tak siapa sini tak tahu. 60 lebih anak dia. 60 lebih anak dia. Lepas tu ustaz tahu kau, kata dia masa makan anak sendiri. Kejut anak sendiri. Mana? Kamak kau orang sport Afrika tu makan anak sendiri, mana bubuh dalam api sejuk sekates-sekates dah. Gitu rupanya makan anak sendiri itu bahasa kinayah, bahasa Melayu. Maksudnya 3 orang anak dia berzina. Hukum kafir. Singapura ni kafir lah. Hukum orang putih memutuskan 33 tahun 32 tahun dia kena je. Dah sebab maknanya orang kafir pun tak boleh terima benda lagu ni. Tak boleh terima. Katanya bini dia sendiri yang bawa bui anak. Dahsyat. Inilah benda ni, kalau dah salah kan, lagu tu dah jadi. Kalau kita rakyat, orang kadang-kadang dia tahu gini, dia tidak tahu benda ni kau pergi jauh kau teruk lagu tu.
3 orang. Boleh jadi. Jadi ceritanya anak dia ni royak pesaing dia, lepas tu pergi pada polis ke apa gitulah. Bawah umur 16 tahun. 3 orang. Boleh jadi kalau tak pecah ni habis anak dia. Itu yang berlaku. Tetapi kita kata 32 tahun. Boleh jadi mati dalam jail lah dia kira-kira tu. Kena sebab lagi. Kalau katakanlah sebab tu bukan kerana nak melaksanakan hukum Allah, tak lepas. Tak lepas. Dosa lagi pemerintah. Hukum 32 tahun pun nak rayak sini ni. Hukum had. Apa hukum had? Kalau kita buat tu bukan atas dasar melaksanakannya, walaupun dia tak boleh nak buat apa, dia duduk dalam jail, mati dalam jail, adakah sudah lepas tanggungjawab kerajaan? Tak. Dosa semacam. Sebab apa? Ini ketentuan Allah. Tak boleh dipindah, tak boleh ditukar dengan orang lain, dengan jail 32 tahun kau, dengan gapo kau tak boleh, dengan sebab kau tak boleh. Kalau lagu tu dia kena rejam lah tu. Kalau lagu tu dia kena rejam lah. Tak boleh buat lagu lain. Sebab ini hukuman had, itu beza. Kalau hukuman ta'zir boleh, kita nak penjara, kau nak tukar lagu-lagu lain, nah, tak apa. Tapi ini tidak. Dikatakan dalam kitab Allah. Dalam kitab Allah ni ketentuan dalam kitab Allah, kitab Allah, ketentuan Allah. Dan aku adalah orang yang mula-mula menghidupkan perintah engkau, perintah Tuhan ni. Orang panggil ke dia, tidak ketentuan Allah. Had lah tu orang panggil, bukan takzir lah tu. Kalau takzir boleh tukar-tukar. Dia tak boleh, tidak akan lepas juga nak ayatnya. Jadi orang-orang ni ni hak pandai-pandai juga, ni hak ngaji-ngaji juga. Dia kata ada bukti, kita ada dalil bahawa ini bukan hukuman had, hukuman rejam. Jadi ulama-ulama ni dia bertemu macam-macam lah. Jadi kita nak rayak, nak dedahkan kepada masyarakat kita biar tahu benda ni. Jangan duduk bantah tak tentu pasal. Kadang-kadang dia terpengaruh dengan orang yang terpengaruh dengan barat, yang berasa ragu-ragu untuk melaksanakan hukuman Islam ini. Jadi macam-macam dia tak tahu, dia pilih pendapat lagu ni. Dia apa dia kata? Ni dalilnya. Dalilnya hadis Nu'man bin Bashir, iaitu berhubung dengan seorang yang menyetubuhi hamba perempuan bagi isterinya. Qala fihi, Nabi SAW kata, pasti aku akan hukumkan mengikut hukum Rasulullah. Dia kata Nu'man bin Bashir, kalau dia telah menghalalkan, kalau isteri dia telah menghalalkan hamba dia tu, hamba perempuan dia tu untuk suaminya, aku akan sebab 100 sebatan. Kata sahabat ni. Tapi kalau bini dia tu tidak menghalalkan untuknya, aku akan rejam. Tengok, mana kalau bini dia halal, aku akan sebab 100. Kalau bini dia tidak halalkan untuk dia, aku akan rejam dia. Maknanya tidak tetap kan. Kalau had, mana boleh ada pilih lagu tu. Ini menunjukkan takzir, kata dia. Tapi hadis ini dikemukakan oleh Tirmizi dalam Kitabul Hudud dia. Hak sebenarnya hadis ini tidak sahih. Situ dulu. Hadis itu tidak sahih, jadi nak buat dalil mana? Tak boleh buat dalil dah. Tirmizi sendiri pertikaikan hadis ini, bukan orang lain, tak ada orang lain, dia sendiri kata dah. Tapi kalau kita kata hak ni dalilnya bahawa ini bukan takzir, dah hak ni lebih menunjukkan had ni, hadis ni kalau nak pakai pun, sebab itu hukum had kah, hukum takzir 100, had rejam had juga. Cumanya pilih antara dua ni, tidak lagi pergi kepada takzir, dah tak ada timbul masalah takzir. Kedua-duanya adalah hukuman had. Cumanya kalau isteri dia menghalalkan, di sini timbul syubhah. Jadi turun daripada hak berat, hak mati tu, hukuman mati rejam tu, kepada 100 sebatan. Tapi hak 100 sebatan ni pun had juga kan. Mana takzirnya? Jadi puak-puak ni kata hak rejam ni kalau ya pun, kalau nak terima pun, mana kepada orang-orang yang hak munasabah lah. Misalnya hak cerita saat ni makan anak sendiri saat ni, dah lah 10 tu, lepas tu sudah kahwin secara sah lah kira-kiranya cara dia tu.
Lepas pada tu makan anak pula. Kira-kira kata dia orang hak lagu ni kata hak lagu tu lah kira-kiranya hak munasabahnya kalau nak rejam. Sebab tu dia kata hukum ta'zir. Nak berat ni mana tengok keadaan. Tapi kalaulah orang ni tidak itu nak bertaubat nak apa, tidaklah gitu, tidaklah sampai rejam kata dia. Bahkan kena sebab saja. Ini pun tak kemah. Sebab apa? Cuba tengok Ma'iz Al-Aslami tu kan taubat tu kan gitu mo tu. Kalau dia tak ajar buat benda hak tak molek. Nabi SAW tanya lah ke mana dia. Semua kata molek dia tak ada. Cuma ni berlaku nasib dia, takdir kita kata. Imra'ah Al-Ghamidiyah tu pun orang molek. Dia kira nak taubat lah tu. Pergi serah diri tu. Siapa gitu mau lah bawa anak ni. Mula-mula mengandung Nabi suruh nanti lahir dulu. Lepas tu nanti lahir buat mari. Mari. Nak suruh nyusu dulu. Lepas tu mari nanti boleh makan sendiri dulu. Dia mari bubuh tangan dia tu roti. Tangan dia. Nak menunjukkan kepada Nabi budak dia boleh makan sendiri. Hukum ke atas dia. Kira-kiranya ni bertaubat ni. Orang ni bukan orang jahat ni. Bukan pelacur. Tapi Nabi buat kan? Kalau nak kira ta'zir, Nabi boleh pilih lah. Tak usah lah. Sebab pun tak usah lah. Sebab tu had juga. Buat orang lain tak usah rejam. Tapi tak. Rejam juga apa? Ini menunjukkan hukum Allah yang tidak boleh dipindah. Kalau nak kira hak tu lah paling layaknya. Menerima keringanan dari segi hukum. Tapi tidak. Sebab itu perkara ni perkara berat. Tak lagi. Dari segi hujah, dari segi dalil tak boleh. Dan hak ni adalah perintah daripada Allah, menunjukkan hak ni syariat abadi sampai bila-bila. Muhkam, bukan mansukh, tapi muhkam. Buktinya hak tadi di antaranya, Allahumma inni awwalu man ahya amrak id amatu. Perintah Tuhan tu kan dia apa? Perintah Tuhan. Ta'zir tak ada ketentuan Tuhan. Perintah Tuhan. Nabi kata dia beridu. Ini menunjukkan had. Lepas tu hadis Ubadah. Dulu kita sudah baca. Khudhu anni faqad ja'ala Allahu lahunna sabila. Ambil daripada aku hukum ini. Ambil daripada aku hukum ini. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jalan kepada mereka. Allah menentukan. Kalau Allah tentukan ni takkan ta'zir. Ini menunjukkan had. Lagi dalilnya hak dalam kisah Asif akan datang, kita akan jumpa hak buruh zina tu. Nabi SAW kata la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Aku akan putuskan kes kamu ini dengan kitab Allah. Berdasarkan kitab Allah, ketentuan Allah. Kitab Allah tu kalau Quran, tu had. Ataupun ketentuan Allah, had juga. Dia pun hukum rejam kepada perempuan tu sebab perempuan tu moga sudah bersuami dah kan. Sebab tu kena rejam. Adapun Asif tu dia masih lagi tidak kahwin, masih lagi bikr, orang panggil, tidak muhsan, maka disuruh sebab. Dalam hadis kita akan jumpa hadis tu akan datang. Lepas tu banyak lagi lah hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahawa ini had, bukan ta'zir. Dan seterusnya Sayyidina Umar ni kata, khutbah Sayyidina Umar ucapan Sayyidina Umar ini pun menunjukkan bahawa hukuman rejam ni ada dalam kitab Allah. Ada dalam kitab Allah sebagai ketentuan daripada Allah, daripada zaman Nabi Musa tak berubah sampai kepada zaman Nabi kita ni dia tak kata ta'zir lagu tu. Ini had lah orang panggil. Jadi seterusnya Sayyidina Umar kata kena rejam. Itu hak benar ada dalam kitab Allah apabila kepada orang yang berzina apabila dia muhsan, sama ada lelaki ataupun perempuan, jika ada saksi. Jika ada saksi, ni nak sabit zina ni, satunya ada saksi. Yang kedua ataupun mengandung. Yang ketiga pengakuan. Hak ni kita sambung semula. Tak ada lagi. Kita sambung semula. Hak lagu mana orang panggil saksi, hak lagu mana mengandung ni, setiap mengandung boleh rejam selalu ke? Dan mengaku ni lagu mana? Hak tu kita bincang semula. Tak ada dah. Malam ni tak habis lagi. Ucapan saya nak, kita sambung semula. Wallahu a'lam.